Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ekspresi-ekspresi yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Prancis atau sering juga kita kenal dengan istilah bahasa slang. Sebagai kalimat pembuka, c'est truc est nul. Nanti kita lihat artinya. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari ada 3 ekspresi utama. Yang pertama, avoir itu yang berarti hubungan. Kemudian nul memiliki beberapa arti, tapi yang berhubungan dengan ekspresi dia artinya payah. Ada juga truc, make, dan pot. Ini mirip, yang artinya menunjuk sesuatu yang kita tidak tahu namanya. Cuma kalau truc itu untuk barang, make itu untuk orang, pot itu dia lebih ke teman. Kemudian ada kalimat yang saya senang sekali, saya tempatkan di sini. L'amour et l'argent sont deux choses qui n'ont rien à voir. Cinta dan uang merupakan dua hal yang berbeda atau dua hal yang tidak ada hubungannya. Oke, sebelum kita mulai saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Yang pertama, avoir atau hubungan. Kemudian nul ini memiliki beberapa arti yang terkait dengan ekspresi. Dia itu berarti très mauvais atau payah. Tapi arti sebenarnya adalah dia itu kosong atau tidak ada. Kita juga mengenal null part, itu ekspresi tidak dimanapun, dan nul tidak seorang. Kemudian yang ketiga adalah c'est truc, sesuatu, lebih ke barang. Kalau truc itu lebih ke barang. Kalau sebidul misalnya itu orang yang kita tidak tahu namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin anjing. Dan semek juga sama, seorang laki-laki. Pot itu teman, vieux itu juga teman. Ini artinya berbeda-beda sebenarnya, cuma dia mirip saja. Jadi saya kelompokkan dalam c'est truc. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, avoir. Yang pertama dulu. Jadi avoir ini dia dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif. Avoir itu kalau kita tanpa melihat tulisannya kita bisa berpikir bahwa kita mengulangi kata yang sama. Padahal dia berbeda. Avoir yang berarti mempunyai. Voir melihat. Jadi di sini kita tidak bisa mengartikan kata per kata, dia harus diartikan satu kesatuan karena dikenal juga dengan istilah locution. Arti sebenarnya dia adalah hubungan. Kalau dalam bentuk positif itu kita bisa mengartikan dengan avoir un rapport avec, memiliki hubungan dengan. Contoh kalimatnya, vous aurez peu avoir avec les locataires du dessous. Anda tidak akan bisa berbuat banyak dengan penyewa di lantai atas. Sebenarnya artinya kan dalam bentuk negatif nih, cuma kalau saya artikan begitu saja dalam bahasa Indonesia akan aneh dalam bahasa Indonesia. Anda akan sedikit memiliki hubungan atau berbuat dengan penyewa di lantai atas. Kalau itu kan pasti agak membingungkan. Jadi ya kita tidak bisa mengartikan suatu kalimat bahasa Prancis begitu saja atau kata per kata dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengambil sensnya atau arti secara umum. Oke? Jadi di sini kalau kita mau artikan dengan agak lebih baik, Anda tidak akan bisa berbuat banyak dengan penyewa di lantai atas. Je voudrais vous parler ça à avoir avec notre discussion d'hier. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ini ada hubungannya dengan diskusi kita kemarin. Tangkap maksudnya? Kalau contoh yang pertama ini agak kurang jelas, tapi ini yang jelas sekali contoh kedua mengenai avoir un rapport avec. Je voudrais vous parler. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ça a avoir avec notre discussion d'hier. Ini, perhatikan, A itu dari avoir, karena avoir kalau dalam untuk ça itu dia konjugasinya menjadi A. Avoir avec notre discussion d'hier. Selanjutnya dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk negatif kita menggunakan rien, bukan pas. Jadi n'avoir rien avoir avec. Artinya itu n'avoir aucun rapport avec, atau tidak memiliki hubungan apapun dengan. Atau di sini saya tulisnya tidak ada hubungannya dengan. Mengerti nggak ya? Susah kalau kita mengartikan kata per kata. Lebih bagus kita mengartikannya keseluruhan, tidak ada hubungannya dengan. Oke, jadi kalau kalian mendengar n'avoir rien à voir avec, itu tidak ada hubungannya dengan. Contohnya, l'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Pendidikan tidak ada hubungannya dengan intelijensi. Perhatikan pengucapannya, n'a rien à voir, bukan n'a rien à voir. Karena dalam bahasa Perancis itu ada dikenal istilah liaison atau penggabungan kata. Jadi di sini kita tidak bisa mengatakan n'a rien à voir,
n'a rien à voir. Bisa sih, tapi kurang mantap. Lebih bagus kalau kita satukan sebagaimana orang Prancis mengatakannya. L'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Kemudian perhatikan lagi di sini. Kalau kita membacanya kata per kata, n'a rien à voir. Rien à voir. N dari kata rien itu tidak jelas, dibuat sengau. N'a rien à voir. Tetapi ketika kita menggabungkan kata-kata ini dalam pengucapan, maka rien-nya itu N-nya jelas karena dia bertemu dengan A. Jadi n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Awalnya mungkin susah ya, normal, jadi kalian butuh latihan. L'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Kemudian, je n'ai rien à voir avec la famille des Cendana. Saya tidak mempunyai hubungan dengan keluarga Cendana. Cela n'a rien à voir avec les sujets. Itu tidak ada hubungannya dengan subjek ini. Cela ini bisa kita ganti dengan sa. Dalam tulisan ini benar, tapi kalau dalam pengucapan kita akan lebih sering mendengar sa dibanding cela. Ça n'a rien à voir avec les sujets. Itu tidak ada hubungannya dengan subjek ini. On parlait beaucoup de Nolwenn et toi. Nous n'avons rien à voir ensemble. Jadi ini dua orang yang berbeda ya. Orang-orang parler beaucoup ini berbicara banyak, tapi ini lebih tepat mungkin kita mengartikannya dengan bergosip. Orang-orang bergosip tentang kamu dan Nolwenn. Terus dia jawab, kami tidak punya hubungan apa-apa. Nous n'avons rien à voir ensemble. Terus selanjutnya, tu parles de grève. Mais ça n'a rien à voir. Kamu berbicara tentang demo, tetapi itu tidak ada hubungannya. Ça n'a rien à voir. Atau cela n'a rien à voir. L'amour et l'argent sont deux choses qui n'ont rien à voir. Cinta dan uang merupakan dua hal yang tidak ada hubungannya, atau dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya dalam percakapan itu kita lebih sering mendengarnya rien à voir. Oh, kalau seperti itu berarti dia tidak ada hubungan. Tidak perlu lagi diartikan rien apa ya, avoir apa ya, enggak, tapi rien à voir. Saya harap kalian mengerti. Kalau kalian tidak mengerti, nanti kalian tanya saja melalui komentar di YouTube ya, ntar saya ulangi. Sekarang kita lanjutkan dulu yang selanjutnya mengenai nul. Nul ini sebenarnya artinya kosong atau tidak ada atau nol, tapi kalau kita hubungkan dengan ekspresi dia akan berarti payah atau très mauvais, ini sangat jelek, atau dalam bahasa Indonesia payah. Contohnya, leur dernière chanson est nul. Lagu terakhirnya payah. Je suis nul en maths. Saya tidak tahu atau saya tidak tahu banyak mengenai matematika, atau saya bodoh mengenai dalam matematika. C'est vraiment nul de dire une chose pareille. Benar-benar bodoh atau ini benar-benar bodoh atau payah mengatakan hal seperti itu. Kemudian yang sering juga, tu es nul, kamu payah, atau quel nul ce mec. Betapa bodohnya atau betapa payahnya orang ini. Sebaik nanti kita bahas sebaik itu di sini. Le dernier chanson est nul. Lagu terakhirnya payah. Je suis nul en maths. Aduh, saya bodoh dalam matematika. C'est vraiment nul de dire une chose pareille. Dan juga ungkapan une chose pareille itu hal seperti itu. Kita di une chose pareille. Siapa yang bilang seperti itu? Jadi ini diingat-ingat ya. Une chose pareille. Hal seperti itu. Tu nul, kamu payah. Quel nul ce mec. Betapa bodohnya orang ini. Selanjutnya, nul ini dia bisa berarti inexistant atau tidak ada, nol. Jadi dia di sini bukan payah ya. Jadi dilihat konteksnya. Les bénéfices sont presque nuls. Untungnya hampir tidak ada. Nos chances de gagner sont nuls. Kesempatan kita untuk menang benar-benar tidak ada. Le score est nul. Ini dalam sport olahraga ya, sport. Skornya 0-0. Kemudian dalam matematika kita sering mendengar ensemble nul atau matrice nul. Itu ensemble nul ini set. Ensemble itu dia punya dua arti, set atau satu set gitu, atau dia juga bisa berarti bersama, tergantung konteksnya saja. Kalau matriks ini matriks ya, nul itu berarti kosong. Nulle part, nowhere, tidak dimanapun. Contohnya, on ne l'a trouvé nulle part. Kita tidak menemukannya dimanapun. Nulle part la nature n'est plus belle. Tidak ada tempat lain atau tidak dimanapun yang lebih indah. Le texte ne mentionne nulle part ce détail. Teks itu tidak menyebutkan secara detail dimanapun, atau di teks ini susah ya, saya agak bingung juga saya mengartikannya, tapi sebenarnya artinya itu di teks itu kita tidak menemukan detail penjelasannya dimanapun di dalam teks itu. Saya harap kalian mengerti ya. Jadi mengatakannya memang seperti ini. Jadi ini hanya gaya cara mengatakannya ya.
orang Prancis dan orang Indonesia juga orang Inggris itu kita mengatakan hal yang sama dengan gaya kita masing-masing. Dan beginilah gaya dalam bahasa Prancis. Nulle part ailleurs, tidak dimanapun. Nulle part itu tidak dimanapun, ailleurs itu di tempat lain. Jadi ya bisa saja kita mengartikannya tidak dimanapun. Oke. Jadi di sini dia nulle part ya, tidak terpisah ini partnya, yang berarti tidak dimanapun. Kemudian ada juga nul berdiri sendiri juga, ini kata benda ya, bukan kata sifat. Jadi selalu begini nul itu artinya tidak seorang pun. Nul n'est parfait. Nah ini pasti kalian sering dengar nih, tidak seorang pun yang sempurna. Dalam bahasa Prancis, nul n'est parfait. Nul ne peut le nier, tidak seorang pun yang bisa membantahnya. Nul n'est venu, tidak seorang pun yang datang. Nul n'est censé ignorer la loi, tidak ada seorang pun yang diharapkan melanggar hukum. Nul n'est prophète en son pays, tidak seorang pun yang menjadi nabi di negerinya. Ini bisa jadi proverb ya, atau peribahasa. Jadi kita di negeri sendiri itu kita bukan raja, semua sama di mata hukum. Kira-kira begitulah artinya ya. Nul n'aurait mieux su analyser la situation, tidak ada seorang pun yang lebih baik mengetahui. Ini bukan yang paling baik ya, ini saya salah, ini lebih tepat yang lebih baik. Tidak seorang pun yang mengetahui lebih baik atau lebih baik mengetahui analisis situasi itu. Nul mieux que lui n'aurait su analyser la situation, tidak seorang pun yang lebih baik dibanding dia yang mengetahui analisis situasi itu. Kenapa di sini dia pakai ore ini semacam kondisional ya? Jadi kalau kita tidak yakin itu kita biasanya menggunakan kondisional. Artinya ya kemungkinan ada orang yang lebih tahu. Saya harap kalian mengerti. Saya ulangi lagi secara keseluruhan di sini. Untuk dua yang pertama ini dia kata sifat, jadi dia mengikuti kata benda yang ditunjuknya atau subjek yang ditunjuknya, maskulan atau feminan. Kalau maskulan dia pakai nul, kalau feminan dia nul yang hanya nul, tapi kalau feminan dia menggunakan nul yang nulle. Tapi kalau nul partnya kata benda, dia menyatu seperti ini, selalu seperti ini, dan nul ini selalu seperti ini. Dan kata benda dia tidak mengikuti subjeknya, hanya kata sifat yang mengikuti subjek atau kata benda yang disifatinya.